Assalamualaikum dan salam sorakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, penganjuran program berunsurkan kebudayaan dan kesenian perlu dipertingkatkan semula di Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sejak pandemik COVID-19 melanda negara 2 tahun lalu, industri muzik tanah air seakan-akan suram dan sepi setelah menghadapi kekangan mengadakan sebarang aktiviti hiburan secara fizikal. Bagaimanapun tegasnya, fasa peralihan ke endemik kini mengubah dan memberi warna baharu kepada industri seni untuk terus berkarya. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan majlis perasmian pertandingan tarian tradisional Bidayuh Anjuran Persatuan Segu Bunuk Penrisen sempena Bidayuh Mystic Festival 2022 di St. Paul Paris Hall Bunuk, Jalan Puncak Borneo di Padawan pada Jumaat. Datuk Seri Abdul Karim juga memberitahu beliau akui begitu ramai belia yang berbakat dan memerlukan titik permulaan untuk mengembangkan kebolehan yang ada dalam seni muzik, tari dan sebagainya. Sehubungan itu, beliau amat gembira dan menyokong sepenuhnya penganjuran pertandingan kebudayaan seumpamanya kerana ia bertepatan dengan kehendak dan keperluan anak muda pada masa kini. I do have a special fund which I have been trying to get people to apply for it. Kita sudah masuk dalam surat khabar, masuk dalam website, tapi not many people are coming in. And it is an outright gift, bukan perlu dibayar balik. It is an outright gift. Lebih kepada, bukan kepada keusahawanan, nak mula burger, things like, but lebih kepada kebudayaan, kesenian. If you want to pertingkatkan ataupun nak ngatur supaya your bamboo band or your wind instrument nak ditambah lagi, you need someone come over, look for us in the ministry. Bidayuh Mystic Festival 2022 berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat dengan menyediakan beberapa aktiviti menarik seperti pertandingan dayung remus mistik Bidayuh, pertandingan masakan tradisional Bidayuh, pameran daripada agensi kerajaan termasuk pelbagai jenis gerai jualan. Ke perkembangan seterusnya, Festival Ma'al Hijrah 1444 Hijrah 2022 Anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri LAKMNS Sarawak telah melabuhkan tirainya pada Ahad setelah berlangsung sejak 29 Julai lalu. Majlis perasmian penangguhannya telah disempurnakan Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia yang juga Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof. Festival ini adalah sebagai platform untuk menyemarakkan sambutan Tahun Baharu 1444 Hijrah di samping sebagai usaha untuk mengimarahkan masjid dan mempromosikan gaya hidup sihat yang berlandaskan nilai-nilai agama melalui pengisian program yang bercirikan kerohanian, kekeluargaan, sukan dan sebagainya. Selain itu, ia juga merupakan suatu pendekatan yang inovatif serta dinamik bagi LAKMNS dalam mendekati masyarakat, terutamanya golongan belia untuk mendekati institusi masjid. Sepanjang 3 hari festival berlangsung, pelbagai aktiviti telah diadakan, antaranya pertandingan seperti badminton, 10 pin bowling, marhaban, hadrah, pencak silat dan pertandingan mewarna, bercerita dan azan bagi kanak-kanak. Selain itu, turut diadakan pameran daripada agensi-agensi awam dan swasta serta kios kerjaya dan pendidikan. Dalam majlis sama, turut diadakan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang utama bagi pelbagai pertandingan yang berlangsung sepanjang festival serta penyampaian hadiah kepada pemenang cabutan bertuah. Selanjutnya, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb telah menyempurnakan flag off Serikin Motocross 2022 di Serikin pada Sabtu. Kejohanan yang berlangsung di litar lumba motocross Serikin itu menampilkan 8 kategori perlumbaan iaitu CKD Scramble Open, Cup Cross, Mini Cross, MX125250F, Moto 1, CKD 150cc ke bawah, MX 2/150cc, MX Veteran, MX Novice dan MX Terbuka. Hadir sama penghulu kawasan Zon Jagoi Sumi Lide, Setiausaha Politik Premier Sarawak Charles Chetney Song, Ahli Majlis Daerah Bauk Reset Aboy dan Presiden Kelab Motocross Region 1 Kuching Anlodi Ritel. Serikin Motocross 2022 Anjuran Kelab Motocross Region 1 Kuching telah berlangsung selama 2 hari bermula Sabtu dan mendapat sambutan menggalakkan apabila lebih kurang 1,000 orang hadir pada setiap hari menyaksikan kejohanan tersebut.
Beralih ke perkembangan sukan, kejohanan sepak takraw Majlis Sukan Sekolah MSS Sarawak tahun 2022 melabuhkan tirainya pada Khamis lepas dengan menyaksikan 12 pasukan mewakili bahagian masing-masing telah mengambil bahagian. Berlangsung di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betong, kejohanan itu mempertandingkan 3 kategori iaitu bawah 12 tahun, 15 tahun dan 18 tahun. Majlis penyampaian hadiah dan sijil kepada pemenang telah disempurnakan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Datuk Jeral Rentap Jabu. Terdahulu, Datuk Jeral meluangkan masa menyaksikan perlawanan akhir. Sejurus selepas itu, beliau menyempurnakan upacara ringkas penyerahan komputer riba dan LCD projektor kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Augustine Betong bertempat di Pusat Khidmat Dun Layar. Program tersebut adalah anjuran Jawatankuasa Pembangunan Pendidikan Dun Layar LEDC yang mana Datuk Jeral merupakan penasihat kepada jawatankuasa tersebut. Penerima komputer riba tersebut merupakan 3 pelajar cemerlang SMK St. Augustine Betong yang mendapat keputusan 8A semasa peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang lepas iaitu Deborah Mingong Desmond, Ezaya Mai Maringai dan Natalia Michelle Tija Stanley. Manakala sebanyak 5 unit LCD projektor diserahkan kepada Pengetua SMK St. Augustine Ujai Sambau untuk kegunaan pembelajaran di bilik kelas sekolah berkenaan. Seterusnya, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Angkelili telah menganjurkan hari penetapan sasaran KPI bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM pada tahun ini. Inisiatif tersebut adalah bagi memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di samping melahirkan modul insan yang mempunyai keberhasilan mantap hasil sokongan dan kerjasama semua pihak. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air, Datuk Dr. Malcolm Muzin Lamoh hadir menyempurnakan pelancaran KPI itu di Dewan Tiang Laju SMK Angkelili pada Jumaat. Semasa berucap, Datuk Dr. Malcolm memuji segala pendekatan yang diambil SMK Angkelili dari segi penganjuran program, bengkel mahupun aktiviti, penambahan kelas pada waktu petang dan hujung minggu, pelanjutan masa belajar penghuni asrama serta kebenaran balik kampung sebulan sekali bagi memberi tumpuan kepada pelajaran. Hasil daripada inisiatif tersebut, beliau berkata, grade purata SMK Angkelili telah meningkat semenjak tahun 2019 sehingga kini. Sehubungan itu, ujarnya, beliau secara peribadi akan menyumbang insentif kepada 3 pelajar teratas berdasarkan keputusan pencapaian SPM dan STPM tahun 2022 nanti. Dalam majlis sama, Datuk Malcolm turut menyampaikan cek berjumlah RM20,000 kepada Pengetua SMK Angkelili Dixon Palot Malintan yang mewakili Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi membayar penggunaan bulanan internet tanpa wayar Wi-Fi di sekolah tersebut. Berita di Bintulu, Islam sangat menitik beratkan semangat bersatu padu dan perpaduan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Datuk Talib Zulpilip, perpaduan itu penting lebih-lebih lagi dalam masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Jadi harapan saya, setelah selesai acara ini, kita balik kita ingin mengisi perpaduan ulang. Jangan lupa, tanpa perpaduan tak ada yang Ujar Datuk Talib lagi, dengan adanya perpaduan, tidak akan ada perselisihan yang berlarutan dan sentiasa bermaafan. Malah ujar beliau lagi, perpaduan dan kejujuran serta berintegriti juga perlu ada dalam setiap diri, bukan sahaja umat Islam tetapi juga setiap kaum. Dalam tilawah Al-Quran peringkat daerah Tatau itu, bagi kategori Qori, Johan dimenangi Nur Amirul Hafizi Nordin, Naib Johan Muhammad Yazid Mahmud dan tempat ketiga Nur Azhan Anwar. Sementara itu, bagi kategori Qari'ah, Johan dimenangi Norinah Mat Nur, Naib Johan Haliza Mudin dan tempat ketiga Saliana Marsad. Di Simunjan, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG merupakan platform bagi ibu bapa membantu pihak sekolah mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa dan kondusif untuk para pelajar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris memberitahu, kerjasama erat antara kedua-dua pihak membolehkan segala kekurangan diatasi dengan lebih mudah. Malah beliau yakin pihak sekolah akan berbesar hati sekiranya mendapat ahli PIBG dan juga ibu bapa yang proaktif melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak mereka.
Aula berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Sadong kali ke-15 dan Majlis Apresiasi Kecemerlangan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021 di Dewan SMK Sri Sadong di Simunjan pada Sabtu. Sementara itu, beliau menzahirkan ucapan tahniah kepada pihak pengurusan sekolah tersebut di atas peningkatan kecemerlangan keputusan SPM tahun 2021 yang mana ia mencapai grade purata sekolah GPS 5.6 berbanding 5.98 pada tahun sebelumnya. Untuk rekod, nilai GPS yang lebih kecil melambangkan pencapaian keputusan yang lebih baik bagi sesebuah sekolah. Dalam pada itu, beliau berharap agar keputusan GPS dan jumlah A dalam SPM Sri Sadong akan terus meningkat pada tahun ini. Pada majlis tersebut, Aula turut menyampaikan sumbangan insentif kepada pelajar yang telah berjaya dalam SPM pada tahun 2021. Perkembangan selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cikadir telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada Kelab Sosial dan Sukan Jabatan Tanah dan Survey Betong pada Rabu. Pada majlis itu, beliau juga mengadakan perjumpaan dengan penguasa tanah dan survey Betong, Maurice Nayub, yang baru sahaja ditempatkan di Betong. Perjumpaan itu bagi membincangkan berkenaan dengan pembangunan dan beberapa projek cadangan untuk dilaksanakan di bawah projek BIDA merangkumi tapak Anjung Usahawan, tapak mini stadium sukan dan beberapa projek lain yang sedang dirancang. Turut dibincangkan skim pembesaran kampung SPK Kampung Hulu Kabong yang akan diserahkan kepada penerima yang terpilih pada awal tahun 2023. Untuk rekod, terdapat 7 skim pembesaran kampung SPK di daerah Kabong, antaranya SPK Roban, SPK Melayu Roban, SPK Sungai Muroh, SPK Hulu Kabong, SPK Sesang, SPK Gerigat dan SPK Emplang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.